Hai, Assalamualaikum guys. Okay, malam ni kita akan cerita tentang berapa banyak akaun CDS yang kita harus ada. Sebab saya ada beberapa soalan dekat DM, dekat IG, dekat TikTok. Orang tanya berapa banyak akaun CDS yang kita perlu ada bang. So, malam ni kita akan bincang benda ni. Jom. Okey, CDS tu apa? CDS adalah perkataan pendek daripada Central Depository System. So, contohnya kalau akaun simpanan bank kita guna untuk simpan duit, akaun CDS kita simpan saham. Okey, satu lagi perbezaan dia, akaun simpanan bank kalau kita simpan duit dalam tu, dia akan bagi kita macam interest berapa persen, walaupun sikit pun kita akan dapat lah macam dividen. Kita akan meningkat as time goes lah. So let's say kalau kita letak 1000, in future dia akan lebih dari 1000, dia tak akan berkurang. Itu bila akaun simpanan. Akaun CDS ni dia berlainan. Bila kita letak 1000, in future dia boleh jadi 2000, dia boleh jadi 500 dan dia boleh jadi 1000 maintain. So itu perbezaan pertama dia lah. Okey, untuk kita faham lagi kenapa dan berapa banyak akaun CDS kita kena ada, jom kita ambil contoh property. Okey, kenapa saya cerita contoh property? Sebab nak bagi anda faham yang tentang property ni, bagaimana kita nak bagi segregation akaun CDS ni nampak lagi clear. Contohnya, kalau kawan saya ada beberapa biji rumah. Let's say dia beli rumah pertama bank Rimau, rumah kedua bank Sotong, rumah ketiga dan bank ketiga dan seterusnya. Dia ada banyak bank. Okey, so bila dia rentalkan rumah tu, rumah pertama dia dapat positive cash flow, rumah kedua positive cash flow, rumah ketiga dia dapat break even, rumah keempat dia dapat kena top up. So dia asingkan benda ni supaya dia cantikkan portfolio dia, supaya tak kacau. So yang main aktif punya bank dia letak yang positive cash flow. Yang biasa-biasa punya bank dia letak yang break even. Yang third punya bank dia letak yang dia kena top up. So benda ni nampak remeh tapi sebenarnya dia sangat membantu dalam mencantikkan portfolio kita. Okey, faham? Okey, jom kita kembali kepada berapa banyak akaun CDS yang kita perlu ada. Okey, bagi pendapat saya, kita kena ada at least 2 akaun CDS. Kenapa? Okey, satu adalah akaun CDS yang aktif untuk kita aktif trading. Dan untuk kita jadikan akaun CDS ni aktif trading, kita haruslah macam sesuaikan dengan reminder yang aktif, yang bagus, yang suka sharing, supaya bila kita buat active trading and buying semua tu kan, dia dapat commission for every transaction. So berbaloi lah bila kita let's say buat 30 transaction in a month, dia dapat commission and then kita dapat something juga. Sebab mungkin dia bagi signal yang bagus, mungkin dia bagi kita ilmu yang bagus. So it's a win-win situation. Tapi kena ingat, reminder biasanya kita tak boleh pilih unless kita direct approach orang tu. Itu pun kalau orang tu tak famous sangat, tak banyak sangat orang bawah dia. Kalau tak, dia akan pass kat kawan-kawan dia, ataupun kononnya kawan dia, ataupun downline dia, yang mana belum tentu orang tu akan bagi sharing yang okey lah untuk kita. So mungkin ada certain tu dia akan charge a small fee, tapi kalau korang rasa berbala, why not? It's okay. And then macam mana kalau saya nak tukar juga reminder kan? Okay, dia ada certain case memang boleh tukar. Ada certain broker dia cakap at least 6 bulan, ada cakap setahun. And then sebelum ni saya pernah juga ada case dengan reminder saya nak tukar. Ya Allah, payah gila, leceh gila, banyak soalan sangat dia nak suruh kita ni bila kita nak tukar, sebab kita tak suka dia ni macam mana kan. So saya pun kayak biarlah saya create account CDS baru, just cari direct orang tu. Okay, so kalau korang nak tahu siapa reminder saya, boleh yang tu boleh direct message saya dekat Insta sahaja, baru saya akan beritahu insyaAllah. Okey, yang nombor 2, kenapa kita kena ada 2? Satu tadi adalah untuk short term punya trading. Yang long term ni tak apa.
Bila let's say korang dah apply dekat CDS tu, kebetulan dapat reminder yang tak berapa nak aktif, jadikan dia untuk long term. Sebab bila korang dah ada aktif CDS, korang dah ada reminder yang bagus, korang dah ada banyak input yang bagus untuk belajar bagaimana counter saham untuk long term. So bila long term ni korang tak buat banyak transaction, so commission tu taklah sebanyak yang aktif kepada reminder. Jadi instead of tak boleh tukar, tak boleh buat apa-apa, why not letak satu untuk long term punya trading. So okay lah, korang tak perlu buat banyak trading pun, dia pun senyap reminder tu, so it's okay. So at least ada 2 lah. Kalau nak ada 3 pun tak apa, jadikan dia short term, medium term, long term. So ada juga, tapi kalau korang malas nak fikir apa, just jadi 2 pun cukup. Satu soalan lagi yang orang tanya, alah kenapa tak jadikan yang aktif tu short term, long term? Okay, jawapan dia macam ni. Bila kita trading, kalau korang pernah join kelas apa-apa trading, cikgu mana-mana, rata-rata akan beritahu untuk kawal emosi. Yes, bila kita trading, emosi sangat penting untuk kita kawal sebab ia melibatkan duit kita. Kalau rugi, kita sedih. Kalau untung, kita happy. So, duit ni sangat memainkan emosi kita. Contoh, saya bagi contoh Okey, saya bagi contoh. Contohnya kan, korang ada 3-4 orang cikgu yang korang selalu tengok join kelas dia, ataupun korang join small fees punya private session dia orang, and then let's say pada satu masa tu semua guru ni suggest saham A, potential profit dalam masa sebulan minimum 20%. So semua cikgu-cikgu ni bagi tahu 20% minimum based on analisis semua tu kan. So membuatkan korang yakin, wow, saham ni dapat 20% dalam masa sebulan. So bila korang letak dalam account short term dengan long term investment dalam account CDS yang sama, korang akan jeopardize korang punya long term yang belum tentu untung atau masih rugi, dan korang jual yang tu untuk top up yang short term. So bila jadi macam tu, korang dah lari korang punya disiplin untuk maintain long term, short term, semata-mata nak kejar untung. So bila benda tu berlaku, dia dah jadi kurang disiplin. So bila disiplin kita ni dah terganggu, in future dia akan lagi mengganggu emosi kita. And then itu bahayalah. Cikgu saya pun cakap bahaya buat macam tu. Okay, faham? So kalau boleh carilah reminder yang bagus. Sebelum kita habis, saya nak tanya satu soalan last. Korang tahu tak ada berapa banyak jenis akaun CDS dalam Bursa Malaysia? Okay, kalau korang nak tahu, boleh follow saya, like, komen dan subscribe untuk support video ni. Okay.